Okey, pada hari ini kita akan teruskan bab yang seterusnya iaitu bab 6, persamaan linear, buku teks muka surat 122. Okey, kalau kamu tengok dekat sini, peta konsep bagi tajuk yang kita akan belajar pada hari ini. Yang pertama, persamaan linear dalam satu pun boleh ubah. Manakala yang sebelah kanan ni, persamaan linear dalam dua pun boleh ubah. Okey, tapi hari ini kita akan fokuskan yang warna biru ni saja. Kita akan tengok persamaan linear dalam satu pun boleh ubah. Okey, dia dah cakap dalam ayat ni, persamaan linear dalam satu pun boleh ubah. Pemboleh ubah tersebut mestilah mempunyai satu sahaja. Dan juga persamaan linear tersebut mestilah kuasa pemboleh ubah adalah satu. Dia tak boleh dua. Contohnya, kalau dia jadi dua, kalau dia ada kuasa dua ni, ialah kita panggil dia sebagai kuadratik. Okey, dan juga persamaan linear tersebut terdiri daripada ungkapan linear dan juga nombor. Okey, apa yang kita akan pelajari? Yang kita akan pelajari pada hari ini ialah atas sekali persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey, kenapa kita nak belajar bab ni pada hari ni? Okey, situasi kehidupan harian dapat diselesaikan dengan menterjemahkan maklumat kepada ayat matematik dalam bentuk persamaan linear. Contohnya kalau kita belajar bab ni, kita boleh kaitkan dengan kehidupan seharian. Contohnya kita boleh cari perimeter bagi satu kawasan, contohnya padang bola, ataupun kita boleh kira umur seseorang tu, kita boleh tahu harga ikan atau apa pun yang kita beli, contohnya apple ke, ataupun kita beli buku, kita nak tahu harga sebuah buku tersebut berapa, kan? Okey, seterusnya kita akan tengok video. Kita akan tengok dalam video ni dia ada menceritakan berkenaan tokoh yang memperkenalkan tajuk yang kita akan belajar pada hari ini. Dan juga beliau dikenali sebagai Bapa Algebra. Diopantus dari Alexandria. Lahir mungkin antara tahun 201 dan 215 Masehi. Meninggal sekitar 84 tahun, mungkin sekitar tahun 285 dan 299 Masehi. Diopantus adalah seorang ahli matematika Helenistik Alexandria yang merupakan penulis dari serangkaian buku yang disebut Aritmetika. Namun, banyak bagian buku yang sekarang hilang. Kadang-kadang Diopantus disebut juga Bapak Aljabar. Teksnya berurusan dengan memecahkan persamaan aljabar. Sambil membaca karya Claude Gaspard Bethe tentang Diopantus Aritmetika, Pierre de Fermat menyimpulkan bahwa persamaan tertentu yang dipertimbangkan oleh Diopantus tidak memiliki solusi dan mencatat dalam margin tanpa elaborasi bahwa ia telah menemukan bukti yang sangat luar biasa dari posisi ini. Sekarang disebut sebagai teorema terakhir Fermat. Hal ini menyebabkan kemajuan luar biasa dalam teori bilangan dan studi persamaan Diopantin geometry. Dan pendekatan Diopantin tetap menjadi bidang penting dalam penelitian matematika. Sedikit yang diketahui tentang kehidupan Diopantus, dia tinggal di Alexandria, Mesir selama era Romawi, mungkin antara tahun 200 dan 214 hingga 284 atau 298 Masehi. Okey, hasil pembelajaran apa yang kamu akan dapat pada hari ini setelah kita belajar tajuk ini ialah mengenal pasti persamaan linear dan kita akan menghuraikan ciri-ciri bagi persamaan tersebut. Yang seterusnya ialah kita akan membentuk persamaan linear dalam satu pemboleh ubah berdasarkan kepada pernyataan atau situasi yang diberi oleh soalan. Okey, persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Nilai wang dalam gambar raja A adalah sama dengan nilai wang dalam gambar raja B. Okey, simbol sama dengan digunakan untuk menunjukkan hubungan
antara dua kuantiti yang mempunyai nilai yang sama. Gambar rajak A, dia bagi sekeping je. Okey, RM100. So, sebelah kanan, dia bagi RM50 dua keping. So, kita kena buat RM50 tambah RM50. So, kita akan dapat RM100. Jadi, okey, kalau kamu tengok, first sekali untuk slide ni, kita nak bezakan antara ungkapan dan juga persamaan algebra. Macam kita tahu kata tadi persamaan, nilai bagi kedua-dua nilai, dua-dua kuantiti adalah sama. Okey, contohnya 7H tambah 2, 7H tambah 2, dia tak ada sama dengan. So, bila dia tak ada nilai simbol sama dengan, so dia adalah ungkapan. So, kita tak boleh nak kira sama ada nilai dia dapat kedua-dua sebelah kanan dan juga kiri adalah sama ataupun tak. Okey, untuk X tambah 5. X tambah 5 sama dengan 8. Okey, kemudian X, kita akan cari nilai X. 8 tolak 5 kita akan dapat 3. X sama dengan 3. Seterusnya nilai kita dapat X sama dengan 3, kita akan masukkan balik dalam persamaan yang ni. Yang atas yang diberi tadi. 3 tambah 5 sama dengan 8. So, bila kita dapat nilainya adalah sama, maka kotak kuning yang kedua ni dia adalah persamaan. X tambah 5 sama dengan 8. Okey, untuk yang kotak seterusnya, 3 ni, dia Y. Bila kita kira, okey. Okey, Y over 2 tolak 10 sama dengan 1. Y over 2, 1. 10 dia akan jadi 1 tambah. Okey, 1 tambah 10 kan? 11. Y over 2. So, nilai Y kita akan dapat 22. 22 sebab 2 ni kita akan darab. Okey, bila kita dapat Y adalah 22, kita akan ganti balik dalam persamaan yang diberi. Okey, 22 per 2 bahagi 2 tolak 10 sama dengan 1. 22 bahagi 2 kita akan dapat 11 tolak 10 sama dengan 1. Jadi nilainya adalah sama. So, dia adalah persamaan. Okey, yang lain-lain kita akan tentukan juga ungkapan dan juga sama ada dia ungkapan atau persamaan adalah kita kena kira bagi setiap ayat matematik yang diberi dalam kad kuning ni. Okey, yang ni ungkapan. Sebab apa? Sebab dia ada kuasa 2. Kalau kita nak tahu dia persamaan linear, dia mestilah kuasa 1. Okey, yang ni bila kita kira 6P tambah 4Q, kita akan dapat juga nilainya 9. So, maka dia adalah persamaan. So, bila persamaan, dia kena tulis sini 6P tambah 4Q sama dengan 9. Okey, yang tadi ungkapan, kita kena tulis sebelah kiri dekat bahagian ungkapan. Okey, kuasa 2 tambah 1 sama dengan 6. Okey, yang lain-lain, kita nak tentukan, kita kena kira bagi setiap kotak warna kuning tu. Okey, yang seterusnya. Tips bestari sebelah kiri, ciri-ciri persamaan linear dalam satu pemboleh ubah ialah mestilah mempunyai hanya satu pemboleh ubah sahaja dan juga kuasa pemboleh ubah ialah 1. Okey, kuasa bagi X ialah 1. Atas ni, bila dia tak ada tulis, dia kuasa 1. Okey, dia adalah satu pemboleh ubah, dia ada nilai X sahaja dan juga dia ada kesamaan, simbol sama dengan. So, ialah persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey, kita dah kira tadi X tambah 5 sama dengan 8.
Yang ni pun kita dah kira dia akan dapat sama dengan 1. Untuk slide sebelum ni kita dah kira bagi 2 ni kan. Okey, kita akan kira pula yang ni. 3n tambah 1 sama dengan 6n. Okey, terusnya kita akan tulis ni 6n tolak 3n. So, kita akan dapat 3n sama dengan 1. Nilai n kita akan dapat 1/3. Kemudian setelah kita dapat nilai n ialah 1/3, kita akan masuk balik dalam persamaan yang diberi. Okay, kemudian 1/3 tambah 1 sama dengan yang tadi berapa? 1/3 kan? Okay, kita akan dapat berapa? 1 tambah 1. Okay, 6 bahagi 3 dapat berapa? 2. So, bagi kedua-dua nilai yang kita dapat adalah sama. So, dia sama ialah persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey, terangkan sama ada persamaan yang berikut adalah persamaan linear dalam satu pemboleh ubah atau bukan. Okey, dia adalah satu pemboleh ubah sebab apa? Sebab dia punya X adalah kuasa 1 dan juga dia hanya ada satu pemboleh ubah, iaitu X sahaja. Okey, kalau untuk B pula, dia adalah bukan. Dia bukan pemboleh ubah sebab dia ada dua pemboleh ubah. Dia ada P dan juga Q. Tadi kita dah nak tahu ada persamaan linear ataupun dalam satu pemboleh ubah ataupun bukan, dia kena ada salah satu sahaja. Sama ada P atau Q. Dia tak boleh ada dua-dua. Okey, kalau untuk yang C pula. Okey, C pula, K dah adalah kuasa 1. Jadi betul dia persamaan linear dalam satu pemboleh ubah dan juga ada hanya K sahaja. So, bila ada K, betul lah pernyataan ni. Dia persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey, kalau untuk D, bukan. Bukan sebab apa? Dia kuasa 2. Dia tak boleh kuasa 2. Dia kena kuasa 1 sahaja. Okey, contoh yang seterusnya ialah contoh yang kedua. Bentukkan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey, bentukkan. Kita kena bentukkan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey, A, satu nombor ditolak. Okey, satu nombor ditolak dengan 8. Dengan 8. Maksudnya ialah 2. Okey, so cara kita nak tulis ialah satu nombor ditolak. Kita ambil satu pemboleh ubah. Tak kisahlah huruf apa, X ke Y, contohnya kita ambil X ditolak. So, X tolak dengan nilai 8 yang diberi sama dengan 2. Sebab apa 2? Sebab dia kata bakinya ialah 2. Okey. Untuk A. Kalau untuk B pula, dia membeli 5 batang pen. Dia beli 5 batang pen dengan harga Y sen. Bagi sebatang dan sebuah buku tulisan harganya ialah RM3. Jumlah wang yang dibayarnya ialah 7. Okey, dia beli harga 5 batang pen dengan harga Y sen. Dia beli 5 batang dan harga bagi untuk sebatang adalah Y sen. Y sen. So, dia akan dapat 5Y. Dan seterusnya, dia beli 5 batang pen. 5 batang pen iaitu kita akan dapat 5Y. 5Y tambah dengan sebuah buku tulisan RM3. Okey. Kita tetapkan benda ni dalam sen. So, bila dalam sen, kalau dibagi RM3, dia akan jadi 300 sen. Tambah dengan 300 sen sama dengan 700 sen. Okey, dia suruh bentukkan persamaan. So, persamaan dia ialah 5Y iaitu 5 batang pen dan juga sebuah buku tulisan harga dia 300 sen iaitu RM3
Dan dengan harganya yang jumlah yang dibayar ialah RM7 bersamaan dengan 700 sen. Okey, itulah persamaan yang kita dah bentukkan untuk dua soalan ni. Dia suruh tulis pernyataan atau situasi bagi setiap persamaan yang berikut. Okey, untuk A, dia dah nyatakan X ni ialah suatu nombor. Kita tulis pernyataan atau situasi 2 kali suatu nombor. 2 kali maksudnya suatu nombor ni kita adalah X. X yang ada dalam soalan ni. 2 kali suatu nombor ditambah dengan 5. Hasilnya ialah 19. Kenapa ditambah dengan 5? Sebab yang diberi ialah simbol tambah, iaitu 5 sama dengan hasil 19. Okey, itu untuk A. Kalau untuk B pula, Y tolak 2 sama dengan 8 dengan keadaan Y ialah umur rajis sekarang. Okey, dia kata Y ialah umur rajis sekarang. Bila dia kata Y ialah umur rajis sekarang, so kita tahu rajis berumur 8 tahun. So, tolak 2 iaitu 2 tahun lepas. Kita tahu kata Y ni ialah umur rajis sekarang. Rajis berumur 8 tahun pada 2 tahun lepas. Yang kita dah belajar pada hari ini, iaitu yang pertama, kita ada belajar berkenaan dengan persamaan linear. Persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Contohnya, X tolak 8 sama dengan 2. Okey, X ni perlu kuasa 1 dan perlu ada satu sahaja pemboleh ubah. Ayat matematik yang melibatkan kesamaan. Kesamaan dikenali sebagai persamaan. Contohnya, X tambah 5 sama dengan 8. X sama dengan 8 tolak 5. X sama dengan 3. Kemudian 3 tambah 5 sama dengan 8. Kita akan masukkan balik. X sama dengan 3 yang 8. So kita akan dapat nilai dia adalah 8. So dia adalah nilai persamaan linear. Ciri yang kita nak tahu dia pemboleh ubah ataupun tidak ialah yang pertama, kuasa pemboleh ubah mestilah ialah 1 dan juga hanya ada satu pemboleh ubah sahaja. Kalau K kuasa 2 tambah 1 sama dengan 6. Dia bukan persamaan linear sebabnya dia ada K kuasa sebabnya K ni adalah kuasa 2. Dia hanyalah kuasa 1.